Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu kisah yang sebenarnya berkali-kali dan mungkin anda sendiri dah pun mencubanya berkali-kali untuk menguruskan badan tapi masih lagi tidak berjaya. Bahkan orang kata ada konsep yo-yo. Faham tak yo-yo? Naik turun. Dan anda saya pasti dah ramai yang pernah jadi slim, jadi kurus, tapi macam mana dia boleh datang balik? Okey, dan macam mana kita tidak boleh mengekalkan secara istiqomah? Apakah faktor-faktornya? Dan sebagian besar daripada anda tak salah diri sendiri. Saya tak menyalahkan sesiapa pun. D&D Warrior sekalian, anda telah mencuba sebaik mungkin, tapi kenapa tak boleh-boleh juga lagi? Boleh kita cerita pada malam ni tak? Dan jangan risau kalau masih lagi anda tidak berjaya, sebab mungkin ada lagi kod. Satu atau dua faktor yang saya akan cerita pada malam ni. 5 faktor utama. Mungkin salah satu daripadanya kalau you miss pun susah juga dia nak mempertahankan. Bukan tak pernah kurus, tetapi tak boleh bertahan lama. Betul? Saya sendiri pernah melalui dan kadang-kadang masih lagi melaluinya kalau kita tidak berhati-hati. Namun malam ni saya tak nak you stres pula. Menganggapkan ini macam satu penyakit yang luar biasa sampai tak boleh kita nak improve. Jawapannya masih boleh. Sebab tu saya masih mahu bercerita dengan anda. Manusia ni dijadikan berbeza-beza. So jangan kita ambil satu formula untuk kita hentam kromo untuk semua orang. Ada juga makin 10-20% buat apa pun dia tak nak kurus juga. Habis macam mana? Mana tahu malam ni kod-kod ada jawapan. Baik. Okey, kalau macam tu kita sudah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pada malam ni ialah macam mana kita nak mempertahankan kalau boleh kurus selama-lamanya. Bukan kurus sakit slim ataupun mengikut BMI masing-masing. Okey, anda kena jagalah lebih kurang BMI tu janganlah terlalu over daripada 30. Tahu kan nak buat formula dia kan? Weight kilogram tu bawahnya you punya height dalam ketinggian you dalam meter kali dengan meter. Maksudnya katakan saya 1.7 meter katakan. So saya kali dengan darab dengan 1.7 meter, dapat jawapan yang bawah. Katakan B, atas tu A. A tu berat badan you sekarang. Katakan saya 75 kilogram. 75 bawah katakan sekian. You buatlah dia punya matematik tu. Kalau atas pada 30, saya rasa malam ni you kena dengar lah. Kalau atas pada 35 tu dah teruk sangat. Okey. Kalau bawah pada 15 pun pula nanti kurus sangat pula. Jadi sebab tu Tuhan jadikan kita tu dia panggil ada julat dia. Daripada A ke B. Kalau dapat antara 20 hingga 25 tu kira cun lah. Tapi saya pun kadang-kadang 27, 28 juga. Namun kita tahu kat mana kita berada. Itu yang penting. Kita kena boleh ukur. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau masih lagi tidak mendapat jawapan, ada 5 faktor utama, ada 5 sebab yang kenapa kita tak boleh-boleh lagi. Dan kalau boleh pun sekejap sangat. Nombor 1 ialah lupakan tentang kalori masuk, kalori keluar ni. Ramai yang dulu-dulu sistem yang saya mengajar pun berapa kalori masuk, berapa kalori keluar. Saya kira ramai daripada D&D Warrior kat sini, kita mana ada masa nak pergi ukur, nak timbang dan sebagainya setiap hari, betul tak? Jadi kalori masuk pun kita pakai nak kena pergi tengok buku, nak google semua. Nasi ni berapa kalori, ayam berapa kalori, ikan berapa kalori, sayur, pening kepala kan. So yang penting sekali kita tengok, okey, kita punya badan ni macam mana. Dan orang kata kalori in kalau kurang, maka kalori out pun kurang. Okey. Kalori in kalau banyak, kalori out pun banyak. Tak macam tu. Dia mengikut body masing-masing. Sebab kadang-kadang kalau you diet dengan ni, siapa yang diet dah berapa puluh kali tak jadi-jadi ni, okey, setiap tahun buat resolusi, you disiplin bagus, tapi lepas 3 bulan nampak tak menjadi. Kenapa 3 bulan, 6 bulan kadang-kadang dia tak menjadi? Sebab begini. Bulan pertama bila you diet, bila you kurangkan daripada 2000 atau 2500 kalori, duk biasa makan penuh nasi, lepas tu dengan 2 ekor ikan ke, sayur ke sikit, bubur daging lagi, campur macam-macam kan. So you rasa macam you dah turun. Katakan you berjanji tahun baru ni bulan Januari you nak turun minus 500 kalori. So daripada 2000 jadi berapa? 1500. So you dah
Masuk minggu kedua, nampak dah kurang 3 kilogram lah, you happy. Minggu keempat, dia turun patutnya 3 kilogram ke ataupun 4 kilogram lagi, tapi tak. Dia turun cuma campur tolak, cuma tinggal 4 kilogram. Minggu pertama, kedua, 3 kilo. Minggu ketiga, cuma 1 kilo. Minggu keempat, dia nak masuk setengah kilo turun pun susah. Bulan kedua, dia macam turun-turun. Masa tu you dah mula penat. Pasal apa? You tak nampak dia punya penurunan tu memuaskan hati you. Maka ramai orang putus asa pada masa tu. Apa ni, aku diet buat penat je. Bulan kedua okey lah, maintain lah 5 kilogram yang jatuh tu. Tapi you dah mula jadi lebih, orang kata macam penat ataupun lapar ataupun craving. Tahu craving tak? You mula kempunan balik nak makan nasi, nak makan ni lah wheat tu, gandum lah, tetapi bila dibuat jadi tepung, benda-benda yang ni lah, bertepung, bergoreng, kuih muih, dah mula nampak seri muka pun berseri-seri. Dia dah naik balik dia punya semangat tu. Sebab apa? You dah terliur balik. Jadi bererti sebenarnya ada sesuatu yang berlaku dalam badan you. Iaitulah begini, dia ni macam enjin kereta, faham tak? Kalau you pakai minyak banyak ataupun enjin yang besar, dia boleh pecahkan lemak tu semua tu. Kalau dalam body kita beres. Tapi kalau yang masih tak boleh ni, berarti body kita ni dia tak reti nak ikut ketua dia. Ketua dia tu maksudnya kita lah. Dia tak reti nak ikut. Dia sama ada you diet tak diet tu, kalau you turun aja, rupa-rupanya enjin dia pun slow. Tu maksud saya. Dia tak reti nak berapa nak ikut yang sebenarnya you nak kurangkan berat badan. Sepatutnya tak payahlah you slow down. You punya pembakar tu patutnya panas all the time. Tapi tak. Kalau you sejuk makanan, maksudnya kurangkan makanan. Sejukkan tu maksudnya kurangkan makanan. Dia pun sejukkan dia punya enjin. Jadi kalau you turun ke 1200, dia pun bakar macam 1200. Tak apa juga. Kadang-kadang nanti dia bakar lebih rendah daripada tu. You termakan lebih sikit je. Katakan hari tu you termakan rendah dah 1200, tetapi you termakan 1500. So 300 ekstra tu, body you dah tune pergi ke 1200. So seolah-olah macam you ada ekstra 300. Padahal you baru makan 1500. Lebih rendah daripada kebiasaan you yang 2000. Faham? Jadi maksud saya, body kita ni, sebab tu you rasa badan you sejuk, you rasa badan you lemah, macam hypothyroid pula. Macam semua termostat you jadi sejuk. Pergerakan jadi slow, faham? Jadi lembab, jadi malas, jadi letih. Pemikiran you, fokus you, tidur terganggu. Maka semua-semua tu akan menyebabkan, mau tak mau, body you dah simpan. Pasal apa body you simpan? Sebab dia rasa master dia. Itu maksud saya tadi. You sebagai master dia, ketua dia, yang menjaga you tu dah nak, orang kata, berpuasa all the time, nak sengsara all the time, nak jadi orang panggil apa, kemarau makanan. Maka dia simpan. Faham? Sebab tu lah walaupun you makan cuma 1000 kalori, semua dah setengah. Sebab tu you tengok chef, you rasa dia makan banyak tak? Chef tak makan banyak tau. Dia pasal apa? Badan semua steady besar-besar. Yang tukang masak semua tu, dia makan rasa je dia dah muak pun. Tapi sebabkan body dia dah ukur, ada termostatnya cukup. Kalau 1000 pun dia simpan semua. Kau cukup-cukup je untuk hidup. Jadi itu adalah masalah utama. Sebab apa? Sebab masalah yang paling penting ialah masalah hormon, bukan masalah berapa kalori you makan. Saya ulang lagi sekali. Ini dia jawapan pertama, ialah faktor pertama ialah faktor hormon. Jadi hormon kita ni, dia memainkan peranan yang penting. Faham? Okey. Dan kalau you salah makan, nombor satu, tak apa juga. You diet, tak apa juga. Tapi cara you makan tu pun tak kena nanti. Okey. Maksudnya pukul apa you makan, apa you makan, semua tu. Jadi apabila hormon ni dah tak boleh you kontrol dia, maksudnya walaupun you makan sikit, tetapi kadang-kadang you termakan, contohnya banyak kali ke, ataupun jenis makanan yang you ambil tu pula katakan tinggi dengan sugar, dengan gula, bahan-bahan yang dilarang, processed food, tak refined food, tak ada serat dan sebagainya. Maka bila insulin tinggi, ni hormon yang pertama you kena jaga ialah insulin lah. So, musuh utama saya nak cek, faktor pertama you cek sama ada you makan banyak benda yang mengeluarkan insulin atau tidak. Saya tak kata karbohidrat tak boleh makan tau. Saya cuma kata, ada tak contoh gula, contoh tepung-tepung, contoh makanan yang memang berpulut
tak apa juga kalau pulut tu kalau banyak santan, not a problem, sebab santan tu boleh tolong cover. Tetapi kalau banyak lagi nasi-nasi yang putih ataupun roti-roti, biskut, donat, benda-benda macam ni, memang you makan sikit walaupun you rasa macam baru satu ketul je seri muka tu, mulalah, faham? Okey, sebab dalam tu mungkin ada lebih banyak gula daripada sepatutnya, maka insulin tu bila naik je, tak kira lah you kalori makan sikit macam mana pun dia simpan. Jadi penyimpanan tu lah bertukar jadi apa? Daripada glukos jadi apa? Cepat jadi fat. Faham? Dan semua ni melalui proses liver pula tu. Dan kadang-kadang liver tu bila jadi fatty liver, dengar, bila dah mula berpenyakit lemak berkumpul di dalam liver, sebab dia kena proses, gula-gula ni kena pergi melalui mana? Liver dahulu. Jadi bila liver, okey, dia akan bertukar wajah jadi fat. Fat tu nanti berkumpul di dalam kawasan-kawasan bawah perut, bawah pinggul, keliling pinggang dan sebagainya dahulu. Lepas tu dia pergi ke organ-organ seperti mana, lepas liver dia dah cover, dia pergi kat jantung lah, paru-paru, kadang-kadang pankreas. Maka jadilah masalah yang sampai bila pun you kurus kejap, lepas tu dia naik balik. Pasal apa? Walaupun you makan sikit, saya ulang, walaupun you makan sikit, dia simpan. Contohnya macam ni lah, macam you ada freezer, tahu freezer, peti ais, freezer yang kotak, yang tong besar tu, freezer tempat bagi ais beku semua tu kan, orang letak ikan yang beli untuk sebulan semua tu kan. Makanan pun macam tu. Kalau yang mana yang nak pakai hari-hari tu, you letak kat mana? Kat you punya refrigerator, peti ais. So peti ais ni boleh keluar masuk. Tetapi kalau you nak pakai freezer punya makanan, susah hari tu nak pakai. So dia lambat nak keluar. Jadi fat kita tu dah memang, kalau tak dikosongkan peti ais dahulu, orang ataupun anda sendiri akan makan makanan yang dalam peti ais dahulu. Betul-betul? Dan you akan simpan makanan yang dalam freezer. Lebih lagi kalau ada dalam peti ais tak ada muatnya, you akan masuk dalam freezer. Lama-lama tu yang tak mau turun tu yang nampak selama-lamanya macam turun sat, lepas tu gemuk lebih daripada dahulu lagi. Nombor satu. Dah ikut belum? Nombor satu, masalahnya ialah you kena jaga insulin. Apa saja yang meningkatkan insulin, you kena kontrol. Habis doktor, macam mana kalau saya makan karbohidrat? Boleh. Tapi karbohidrat yang berserat tinggi yang tidak diproses langsung. Saya selalu kata, kalaulah ubi tak boleh makan langsung, ubi keledek pun tak boleh makan langsung, buah-buahan tak boleh makan langsung, Tuhan tak jadikan. Sebab tu saya pantang bila orang kata tak boleh makan langsung potato lah, ubi keledek lah, keladi tak boleh makan, asalkan ada karbohidrat tak boleh. Salah. Sebab apa? Kita kena berbalik kepada apa yang Tuhan jadikan. Dia dah tulis dalam Quran pun, dijadikan buah-buahan, makanan-makanan ternakan, semua boleh, dengan syarat kita kena tahu balance dia. Bukan kalori tu, tapi apa yang menyebabkan hormon tu meningkat. Hormon tu nama apa? Insulin. Semua dah faham? Okey. Nombor dua ialah, ready? Nombor dua ialah stres. Ramai orang stres sebab dia gemuk, sebab dia tak kurus. Dia kurus pun gemuk balik, dia jadi pening kepala. Stres itu masalah fizikal. Tapi orang ramai buat kesalahan kedua ni disebabkan dia tak tahu yang you nak kuruskan badan tu bukan sebab you nak nampak cantik saja, tak. You kena tahu sebelum you nak kuruskan badan, requirement, keperluan utama ialah you kena sihat dahulu. Ramai orang bila dia tak sihat, contoh seperti dia ada diabetes, ataupun dia ada obesity, dia ada high blood pressure, atau dia ada kanser, barulah dia nak sihatkan badan dia. Faham tak? Barulah dia nak kuruskan. Kalau doktor kata awak dulu ada fatty liver, dia tak peduli. Pasal apa? Dia kata nak buat macam mana, tengah duit banyak ni, makan lebih sikit, travelling, pergi 5-star hotel, jadi kayangan, lama-kelamaan baru dia nak kuruskan badan. Jadi dia masuk program nak kuruskan badan tu cuma nak kuruskan badan, lupa pada masalah stres yang dinamakan. You kena tahu stres dan sebab you nak kuruskan badan tu adalah tidak betul. Saya habiskan dengan stres dahulu, okay? Nanti kita cerita tentang sebab nak kuruskan badan tu. Baik, orang yang stres sampai bila pun, kalau nampak dia tak boleh kuruskan badan,
Tak payah nak diet macam mana pun. Pasal apa? Stres tu saja. Ada satu lagi hormon. Balik-balik hormon juga. Namanya kortisol. Berapa puluh kali saya cerita. Kortisol ni adalah satu lagi hormon yang mengumpul fat, yang menyimpan fat. Maksudnya fat akumulasinya, penyimpanan fat lebih tinggi apabila you tinggi insulin dan tinggi apa? Kortisol. Kortisol tu selalu datang daripada mana? Daripada orang yang tak boleh kontrol stres. Jadi tuan-tuan sekalian, stres adalah merupakan faktor kedua. So cuba cek tengok. Kalau you tak kurus-kurus juga, mungkin masalah ni ke? Bergaduh suami isteri ke? Adik-beradik ke? Hutang ke? Ini memang real lah. Tempat kerja ke? Faham-faham lah tu. Alright? Ataupun kucing tak beranak lagi ke? Tak tahulah. Maksud saya stres jangan main. Sebab apa? Kortisol ni meningkatkan fat. You buat apa pun dia tak boleh kurus. Makanlah sikit macam mana pun dia simpan juga. Pasal apa? Kortisol adalah sama standardnya dengan insulin juga. Dia menyimpan. Nombor 2. Tadi saya janji nombor 3. Sebabnya kenapa you nak kuruskan badan. Kalau salah, maka you tak akan kuruskan. Saya ulang. Tadi saya cerita, orang selalu nak kuruskan badan sebab nak nampak elok, ataupun nak nampak slim, ataupun nak disebabkan dia takut penyakit. Okey, tak apa. Tetapi asal-usul kalau orang yang nak slim lama, nak mempertahankan dia punya orang panggil kurusnya badan tu supaya tidak yoyo, dia kena tahu prinsip utama ialah badan kita kena berfungsi secara normal dahulu. Maksudnya kena sihat dulu. Kena feel healthy first. Kena kita rasa badan kita tu ringan dulu sebelum kita jadi ringan. Maksudnya kita kena nak jadi sihat. Selagi mana kalau tenaga you masih lagi lemah, berarti you tak sihat. So nak kurus macam mana? Okey, mungkin yang mana orang putih panggil chicken and egg lah. Nak kurus dulu ke nak sihat dulu? Jawapan saya kena sihat dahulu. Sebab kalau you lupakan nak kurus, you cuma nak jaga kesihatan, automatik you punya badan akan jadi kurus. Ataupun sekurang-kurangnya akan mengikut kehendak you. Sebab apa? Selagi mana you stres, tak boleh lah. Sebab you tak sihat. Nombor 2, selagi mana tenaga you tak best. Sebab apa? You malas. Kita suka duduk kat rumah je. Atau asyik kerja je. Okey. Nombor 2, kita of course lah tak exercise langsung lah tu. Lepas tu kita tak relax. Saya dah kata tadi, dari sudut tidur pula. Sebenarnya tidur memainkan peranan yang seterusnya. Kejap saya dah tercampur dengan tidur pula. Tapi tidur ada kaitan dengan stres, ada kaitan dengan nak jadi sihat dahulu, kena cukup tidur, betul? Okey. Seterusnya you kena check sama ada you senang craving. You jenis yang suka kempunan, sikit-sikit nak benda manis, sikit-sikit maklumlah dah jadi macam ganja. Kita kalau tak kena benda manis, betul tak? Saya nak tanya you, kalau you biasa lepas makan nasi, lepas tu mesti ada dessert. Tahu dessert tak? Mesti ada kuih, mesti ada pulut manis yang bubuh dalam tu, sedap bukan main tu. Pulut apa tu? Pulut inti. Jangan main. Setengah orang mesti ada aiskrim, mesti ada kek. Kalau you dah biasa, kebiasaan tu, craving tu, kalau selagi you ada, you tak boleh kurus. Sebab apa? You belum hilangkan. Cara nak hilang macam mana? Kena training, kena disiplin. Sebab apa? Semua tu mainan otak, mind over matter. Kalau you boleh kontrol, senang. Jadi you kena sihatkan minda you dulu. Nak jadi blood pressure you normal balik, masalah menses you cycle, period you kena betulkan. Nak kena check you selalu bloating tak, maksudnya makanan-makanan you allergy, kena tahulah. Dan adakah you dalam keadaan kesakitan apa-apa kan, macam saya ni. Ni dalam dah dekat 12 hari nak jogging pun tak boleh, sakit, nak bawa kereta tak boleh, macam mana? Jadi kesakitan saja kadang-kadang mengganggu untuk you menjaga slimming down, nak jaga, nak bertahannya you slim. So saya habis lagi 2, cepat, ada sikit je lagi. Satu lagi dinamakan sleep, tadi saya dah katakan. So sleep kena cukup. Saya dah buat topik sleep, cuba refer balik. Kalau sleep tak cukup pun tak boleh. Orang kata bagi mereka yang tak cukup melatonin, kan masa tidur keluar melatonin, masa itulah thyroid hormon berhasil untuk ada waktu untuk dia pecahkan lemak-lemak dan sebagainya. Satu lagi nama sex hormon, testosterone semua tu, okey. Estrogen semua tu masa tidur lah. Dia punya growth hormone pun meningkat masa tu. Jadi dia banyak orang kata lemak-lemak tu boleh pecah. So kalau siapa yang tak cukup tidur, rugi besar. Sebab dalam 8 jam atau 7 jam minimum tu, you boleh membantu untuk menguruskan badan secara istiqamah tanpa you buat apa-apa. Macam
kan. Kalau tak sempat habis waktu malam cuma tinggal 6 jam, you nak cover lagi setengah jam, 1 jam waktu apa dia panggil kalulah tu kan, tidur sementara power nap waktu siang tu boleh, sisa apa dia panggil siesta tu. Baik, jadi last kali ialah tentang exercise yang ringan. Saya selalu kata kalau perkataan exercise ni ramai orang takut untuk nak kuruskan badan cepat. Dia orang kata kena pergi buat gym. Tak semua orang ada gym, tak semua orang ada weight. So bagi saya, kalau boleh berjalan je, bergerak aja, bagi saya dah cukup. Dan bergerakkan tu sama dengan kita main belayan kasih sayang tu yang saya ajar 2-3 malam lepas. Cuba you mainkan balik. Sebab apabila you tenang, body you happy, you tidak rasa resah gelisah, you lebih boleh bertahan lama, dan cara you jadi hungry, lapar pun berkurangan. Sebab apa? Bila orang yang happy, bila dia keluar endorfin dia masa dia berjalan, ingat saya cerita endorfin, masa you buat tu semua tu keluar apa? Keluar endorfin juga, okey, untuk bagi tenang, bagi senyum dan sebagainya, maka you akan lebih senang bertahan, tak kurus sekejap, lepas tu gemuk balik lebih pada dulu. Okey, kita habis dengan ujung-ujung sekali. Jangan lupa kepada yang paling penting, make sure makanan you tu betul. Okay, make sure you banyakkan saya dah cerita D&D diet tu dah okay. Cuma kalau boleh, kalau siapa yang boleh tahan kuat sikit, jangan lupa Isnin dengan Khamis puasa boleh. Dan malam saya selalu kata jangan makan lepas pada maghrib punya, paling lambat tu Isyak tu is the last, tu pun dah kira lambat dah tu, sampai besok pagi. Dan kalau boleh cuma 1 atau 2 kali sehari lah makan besar. Kalau betul-betul nak kurus cepat, you tinggalkan tengah hari tu, makan sedikit pagi, ikut buah-buahan semua tu, formula saya bagi, dan malam banyakkan sayur-sayuran, biar sampai kenyang, tak usah tengok kalori. Ambil je brokoli, cauliflower, cabbage, bubur kacang, buatlah. Saya suka bubur kacang kuda, apa tu, avocado. Okay, ambil buah-buah, sayur-sayur, salad, kangkung, bayam, semua buat. Anda dah pandai semua tu. Dan yang paling penting untuk tambahan, jangan lupa pada potasium, kena cukup makanan untuk nak kuruskan badan tahan lama. Dan B5, saya ulang, B5 dengan potassium citrate. Potassium citrate tu at least you ambil lebih kurang 500 hingga 1000 miligram. Yang lain bergantungan dengan makanan, sebab dia perlukan sekurang-kurangnya 4700 miligram potasium ni dalam badan kita. Selalunya kita tak cukup potasium, kita banyak apa, sodium, garam terlalu lebih. Asalkan jangan kurang. Lepas tu semalam saya cerita tentang sea kelp ataupun rumpai laut yang ada iodine, mesti. Sebab kalau taroid tak function, dia tak boleh bakar. 2 lagi yang you kena ingat ialah D3K2, saya dah cerita semalam, dan omega 3 yang kita dapat daripada DND 369, Sachainchi oil tu. Lain pada tu dah cukup. Kalau siapa yang nak pergi travelling, kalau tak sempat nak prepare makanan semua ni, saya selalu advise you bawa RX Lite, ya, 1 bungkus 1 hari cukup untuk ganti tengah hari atau ganti malam, food replacement, ya. Tak sama dengan makanan yang betul, lebih baik makanan yang alami yang betul. Tapi kalau you tergesa-gesa buat kerja, ada bisnes dan sebagainya, bawa RX Lite 1 bungkus 1 hari supaya you boleh cover. Malam you makan betul. Okay? Kadang-kadang tengah hari tu lapar sikit. Okay? Cukup dulu, saudara-saudara sekalian. So yang paling penting secara summary-nya ialah jangan lupa kepada apa saja yang meningkat insulin, you potong. Okay? You tahulah yang penting sekali apa dia, benda yang bergula, sama ada nampak ataupun terselindung. Ya, terselindung seperti apa? Seperti dalam ni roti-roti, biskut, saya dah cerita semua. Okay? Especially yang dah nampak manis, confirm lah, tak boleh. Okay? Alright, cukup dahulu saudara-saudara sekalian. Saya percaya you masih lagi bersemangat untuk cuba slim down. Jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa. Buat. Mana tahu kali ni you buat, Tuhan bagi rezeki. Jangan lupa doa lah. Solat, istighfar. Lepas tu minta lah. Allah yang bagi kita besar pun. Kan? Kalau dia nak tarik, dia tarik je. Tapi janganlah dia tarik disebabkan oleh penyakit kanser ke penyakit-penyakit yang autoimmune. Boleh kurus juga. Diabetes pun boleh kurus. Tapi minta kita kurus dalam keadaan sehat walafiat. Okey, doakan kepada anda sekalian. Saya sentiasa mendoakan kepada anda sekalian supaya hidup anda sentiasa dalam keadaan dunia ni bahagia, dan akhirat kita bersama, kita jom pergi ke syurga. Dan apa yang penting ialah dengan syarat kita selalu let go and feel good all the time. Bye, terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang
kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?